Tatkala percaturan dan konflik kuasa-kuasa besar dunia sedang memuncak, sebuah insiden telah menggegarkan Massachusetts Institute of Technology, MIT, university paling berprestij di Amerika. Seluruh institusi itu gempar. Kenapa dia sanggup menolak tawaran hebat dari Amerika Syarikat dan berkeras memilih sebuah negara kecil di Asia Tenggara? Insan yang membuatkan mereka merayu-rayu sambil menghulurkan beasiswa penuh dan kad hijau ialah seorang gadis jenius fizik berusia 16 tahun. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen dari mana Anda menonton dan pastikan Anda melanggan kerana Anda pasti tidak mahu terlepas berita hari esok. Gadis yang kehilangan tanah air ini akhirnya tidak memilih kuasa besar dunia sebagai tempat perlindungannya, sebaliknya memilih Malaysia. Sumbangan angkuh seperti itu, saya tak akan ambil walaupun 1 sen, katanya. Di hadapan para doktor dan dekan MIT, dia mengoyakkan kontrak bernilai jutaan ringgit itu sehingga hancur. Pihak pengurusan yang tidak berpuas hati bahkan terbang merentasi lautan Pasifik, mengejarnya hingga ke Cyberjaya, Malaysia, cuba memaksanya tunduk dengan kuasa dan wang. Kamu akan menyesal. Bila realiti yang kejam memijak-mijak kamu nanti, kamu akan tahu tawaran saya inilah satu-satunya kebenaran. Dekan itu memberi amaran keras. Tetapi gadis itu hanya menjawab dengan keteguhan yang tidak berbelah bahagi. Saya hanya akan berkhidmat untuk negara yang bertanya, sudah makan ke belum, ketika saya dalam kesusahan. Apakah sebenarnya peristiwa yang telah menghancurkan tembok es yang dingin di dalam hati gadis jenius ini? Kebenaran yang menggegarkan dunia, kini kami dedahkan untuk Anda. Pada hari terakhir Camp Saintis Muda Global di Boston, hidup saya runtuh dalam sekelip mata. Yang diperlukan hanyalah satu berita tergempar dan satu soalan yang amat biadab. Ketika itu adalah sesi sidang media bersama untuk delegasi Asia. Saya dan rakan-rakan senegara duduk di atas pentas, menerima soalan daripada para sarjana dan media antarabangsa. Tiba-tiba, suasana di belakang dewan menjadi kecoh. Hampir semua telepon pintar staf bergetar serentak. Sebaik sahaja saya dapat merasakan sesuatu yang besar telah berlaku. Seorang wartawan media dari China yang duduk di barisan hadapan tiba-tiba berdiri dan merampas mikrofon dengan kasar. Di bibirnya terukir senyuman yang jijik dan teruja, seolah-olah baru mendapat berita sensasi. Cik Shirin, katanya, ini berita tergempar yang baru diterima. Ibu negara kamu baru sahaja dibom secara besar-besaran, serangan yang belum pernah berlaku dalam sejarah. Malah kawasan perumahan awam pun hancur menjadi padang jarak padang tekukur. Dengan nada yang amat provokatif, dia menyoal saya, boleh saya tahu, bagaimana kamu akan pulang ke negara yang sedang bergelut dengan api peperangan itu? Ayat itu, yang menusuk telinga saya melalui alat penterjemah, membuatkan saya rasa seolah-olah jantung saya telah menembusi tulang rusuk dan jatuh ke dalam jurang yang tidak berdasar. Seluruh darah dalam badan saya seakan beku serta-merta. Wajah saya pucat lesi, malah bernafas pun terasa sukar. Rakan-rakan di sebelah saya sudah mula menekuk muka dan menangis teresak-esak. Cahaya denyar kamera tanpa belas kasihan merakam ketakutan dan air mata kami. Di bawah langit Amerika yang sempurna dan damai ini, di seberang dunia, langit tanah air saya sedang dikoyakkan dengan kejam. Sidang media itu terpaksa dihentikan dalam keadaan huru-hara. Saya berlari pulang ke bilik asrama seperti orang melarikan diri. Dan dengan tangan yang terketar-ketar, saya mendail nombor telepon di kampung halaman berpuluh-puluh kali. Namun yang kedengaran dari gagang telepon hanyalah suara mekanikal yang dingin. Nombor yang Anda dial tidak dapat dihubungi. Malam itu, ketika air mata saya sudah kering dan bebola mata saya sakit seakan mau pecah, seseorang mengetuk pintu bilik saya. Dia ialah Dr. Arthur Vince, dekan MIT yang bertanggung jawab untuk pemilihan pelajar jenius antarabangsa. Dia memakai sut tempahan khas yang mahal, rambut peraknya disisir rapi, dan melangkah masuk ke dalam bilik dengan senyuman yang anggun dan tenang, seolah-olah dia seorang penyelamat. Shirin, saya amat bersimpati dengan apa yang menimpa negara kamu, tetapi kita mesti kekal rasional, katanya seolah-olah cuba memujuk, tetapi saya dapat melihat di sebalik mata birunya ada sebuah komputer yang dingin dan sedang membuat pengiraan yang tepat. Dia mengeluarkan satu fail tebal dari beg bimbitnya dan menolaknya ke atas meja saya. Di dalamnya tercetak syarat-syarat yang memukau, beasiswa penuh, jawatan penyelidik utama, dan asrama kelas atasan. Dan di halaman terakhir, tercetak satu ayat yang membuatkan saya sesak nafas. Surat aku janji untuk mendapatkan taraf pemastautin tetap Amerika Syarikat dan berikrar untuk menjadikan Amerika sebagai pangkalan penyelidikan saya di masa hadapan. Asalkan kamu tanda tangan dokumen ini, saya akan menggunakan seluruh jaringan politik dan perniagaan universiti kita
untuk menyelamatkan ibu bapa kamu dengan selamat. Nada Dr. Vince penuh dengan keyakinan seorang yang berkuasa. Kamu hanya perlu menyumbangkan otak jenius kamu untuk pembangunan sains Amerika yang hebat. Bagaimana? Ini satu urus niaga yang sangat adil, bukan? Saat suara lembut Dr. Vince mengetuk gegendang telinga saya merasakan satu gelombang loya yang kuat membuak-buak. Urus niaga yang adil? Mereka berani menjadikan nyawa ibu bapa saya sebagai tebusan, menukar nilai otak saya kepada dolar Amerika untuk tawar-menawar. Mereka mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain, memakai topeng penyelamat yang baik hati, coba untuk memiliki saya sepenuhnya. Ini langsung bukan penghormatan terhadap bakat saya, tetapi wajah sebenar elitisme barat yang lebih kejam dan angkuh daripada kekerasan. Saya perlahan-lahan berdiri. Kemudian, saya mengambil dokumen bernilai jutaan ringgit yang hampir membuatkan saya menjual jiwa saya itu. Di hadapan Dr. Vince, dengan sangat perlahan dan sempurna, saya mengoyakkannya kepada dua. Doktor, adakah nyawa ibu bapa saya hanyalah satu formula fizik? Saya berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, ayat demi ayat. Melihat negara orang lain terbakar, kemudian menghulurkan sumbangan angkuh kamu, saya tak akan ambil walaupun 1 sen. Otak saya bukan barang pameran di dalam almari kaca kamu. Wajah Dr. Vince bertukar menjadi biru kerana marah dan dia beredar dengan tergesa-gesa. Selepas dia pergi, seluruh tubuh saya rebah ke lantai, menangis tanpa suara. Seorang gadis Iran berusia 16 tahun yang tiada tempat untuk dituju, dalam kegelapan dan keputusasaan tanpa mengetahui nasib ibu bapanya, seolah-olah tiada lagi tempat di dunia ini yang boleh saya harapkan. Pada saat itu telepon bimbit saya yang jatuh di lantai bergetar sekali. Mesej itu daripada satu-satunya saudara terdekat saya, sepupu saya Serena, yang telah berkahwin dengan seorang lelaki Malaysia dan tinggal di Kuala Lumpur. Shirin, tiket penerbangan dari Boston ke Clia sudah ditempah. Jangan fikir apa-apa, terus datang ke Malaysia. Tak perlu kemas beg, datang saja. Di sini, abang ipar dan kakak akan lindungi kamu. Tolonglah, kamu mesti terus hidup. Di sebalik suara Serena yang terketar-ketar, kedengaran suara abang ipar saya, Lim Keng Hong, yang dalam dan mendesak, adik datang dulu. Bila dah sampai Malaysia, semua boleh diuruskan. Cepat ke lapangan terbang. Dalam penerbangan ke Malaysia, hati saya masih terasa seperti di neraka. Saya pernah dengar masyarakat Asia Tenggara sangat mementingkan pertalian darah dan sukar untuk menerima orang luar. Apatah lagi saya hanyalah seorang saudara jauh tanpa pertalian darah dan seorang pelarian perang. Keluarga abang ipar pasti akan menganggap saya sebagai beban yang menyusahkan. Saya pasti terpaksa menjaga air muka mereka, makan hati, dan dianggap sebagai tetamu yang tidak diundang. Untuk tidak dihalau, saya mesti sentiasa membuktikan kehebatan saya, membuktikan bahwa saya seorang yang berguna. Saya menggenggam erat tangan yang menggigil. Untuk melindungi diri daripada terluka, saya membina sebuah tembok pertahanan yang dingin dan besar di dalam hati. Saya berikrar untuk menjadi sebuah mesin yang rasional dan sempurna, yang tidak akan menunjukkan perasaan sebenar kepada sesiapapun. Selepas 14 jam penerbangan yang menyesakkan, saya akhirnya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Clia. Apabila pintu automatik di balai ketibaan perlahan-lahan terbuka dan udara Malaysia yang asing memenuhi paru-paru saya seperti landak yang penuh waspada, memerhati sekeliling. Di tengah-tengah lautan manusia, saya nampak Serena, seorang lelaki Malaysia yang tidak saya kenali, dan seorang wanita tua Cina berlari ke arah saya. Sudah tentu itu abang ipar saya, Lim Keng Hong, dan ibunya, Ma Lim. Saya cuba mempamerkan riak wajah yang angkuh dan tenang, kerana saya sudah bersedia dari segi mental. Mereka pasti akan meneliti saya dari atas ke bawah, menilai dengan pandangan yang penuh perhitungan betapa menyusahkannya tetamu yang tidak diundang ini. Tetapi Ma Lim yang berjalan ke arah saya langsung tidak peduli tentang kelayakan akademik saya yang cemerlang, bakat fizik saya, atau status saya sebagai pelarian. Dia menghulurkan tangannya yang kasar tetapi amat mesra, memegang kedua-dua belah pipi saya yang sejuk dan kaku. Kemudian, dengan mata yang merah, dia memeluk saya dengan erat dan berkata satu ayat yang langsung tidak memerlukan penterjemah, satu ayat dalam bahasa Melayu yang begitu kuat kuasanya, "Adik, dah makan ke belum?" Mendengar ayat yang ringkas itu, saya seakan tidak percaya pada telinga saya. Tiada formula mekanik kuantum yang paling rumit di dunia ini dapat menjelaskan bagaimana ayat itu serta-merta meruntuhkan sistem pertahanan saya yang sempurna. Dekan Universiti terkemuka Amerika, apabila berjumpa dengan saya,
hanya bercakap tentang nilai komersial otak saya dan kemajuan besar umat manusia. Tetapi wanita tua Malaysia yang asing ini langsung tidak peduli sama ada saya seorang jenius atau tidak. Dia hanya melihat wajah saya yang pucat lesi, dan fikirannya hanya tertumpu pada satu perkara. Adakah anak malang ini sudah berhari-hari tidak menjamah nasi panas? Ketika saya kaku dan bingung di tempat saya berdiri, abang ipar saya, Lim Keng Hong, terus mengangkat 2 buah bagasi besar saya sambil tersenyum lebar. Adik, jangan risau. Ini Malaysia. Di sini tiada peluru terbang di langit, tiada bom yang jatuh. Abang akan lindungi kamu. Jom kita balik rumah. Mak dari semalam lagi dah ke pasar borong beli macam-macam untuk sambut kamu. Meninggalkan lapangan terbang, di dalam kereta menuju ke Kuala Lumpur, saya melihat menara berkembar Petronas yang megah dan pemandangan pusat bandar dari luar tingkap, tetapi hati saya masih belum dapat bertenang sepenuhnya. Di tanah air saya, api peperangan sedang marak. Di New York, orang ramai takut untuk masuk ke stesen kereta api bawah tanah pada waktu malam, bimbang dirompak atau diserang. Tetapi pada waktu itu, saya tidak tahu bahawa menurut pangkalan data global Numbeo, Malaysia secara konsisten berada dalam kedudukan 3 negara paling selamat selama bertahun-tahun. Di sini, seorang gadis berusia 16 tahun boleh berjalan sendirian di jalanan pada pukul 2 pagi tanpa perlu merasa takut. Ini adalah keyakinan yang hanya boleh dimiliki oleh sebuah masyarakat yang tamadunnya telah mencapai tahap kemuncak. Pada masa itu, fikiran saya masih dipenuhi dengan prinsip pertukaran setara yang diajar oleh masyarakat elit barat, sentiasa meragui apakah harga yang perlu dibayar untuk kebaikan ini. Kereta itu memasuki sebuah kawasan pangsapuri yang biasa di pinggir bandar Kuala Lumpur. Keadaannya jauh berbeza daripada kediaman mewah yang dijanjikan oleh Amerika, tetapi apabila saya membuka pintu dan melangkah masuk, saya sekali lagi terkejut. Rumah itu dipenuhi dengan aroma yang sangat saya kenali, namun sedikit asing. Di atas meja makan, terhidang pelbagai jenis lauk pauk sehingga hampir melengkungkan meja. Ah, Malim, sambil mengelap tangannya pada apron, tersenyum malu-malu. Serena cakap kamu tak boleh makan babi, kena makan daging halal. Jadi Keng Hong sengaja pergi ke masjid di bandar untuk beli daging kambing yang terbaik. Ma tengok video belajar masak, tak tahulah kena dengan selera kamu ke tidak. Di tengah-tengah meja, terdapat semangkuk besar stew kambing tradisional Iran yang sedang menggelegak. Demi saya, seorang gadis muslim tanpa pertalian darah, wanita tua ini, dengan cermin mata bacanya, terkial-kial menatal telepon bimbitnya selama 2 hari untuk menyediakan hidangan ini. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya mengambil sudu dan menghirup kuah stew itu. Rasanya bukan rasa Iran yang sempurna. Dalam aroma herba yang unik, teradun secara halus satu rasa rempah kari Malaysia yang sedikit pedas, tetapi kaya dan pekat. Apabila kuah panas itu mengalir melalui esofagus ke dalam perut saya, satu kehangatan yang belum pernah saya rasai serta-merta merebak ke seluruh badan. Ahma dengan cemas menghulurkan segelas air, menyangka kuahnya terlalu pedas. Tetapi saya menggelengkan kepala, menggenggam sudu dengan erat dan menunduk. Air mata yang besar jatuh berlinangan di atas meja. Ini adalah air mata yang saya tahan sekuat hati di dalam bilik mesyuarat yang dingin. Di dalam bilik asrama selepas mendengar berita pengeboman. Tembok ais gergasi yang saya bina untuk tidak terluka, ternyata telah dicairkan tanpa jejak oleh semangkuk stew hangat yang dicampur dengan rempah Malaysia ini. Amerika menganggap saya sebagai seorang saintis hebat, menghulurkan kad hijau yang penuh dengan syarat. Tetapi Malaysia menganggap saya sebagai seorang anak gadis malang yang kelaparan, menghulurkan semangkuk sup panas. Abang ipar menepuk bahu saya dan dengan penuh semangat memberitahu bahawa esok dia akan membawa saya untuk memohon kad pengenalan dan menguruskan akses kepada sistem kesihatan awam. Dia berkata dengan bangga, orang Amerika bangga dengan sistem perubatan mereka yang mahal dan eksklusif untuk orang kaya. Tetapi di Malaysia, dengan sekeping kad ini, Malaysia berjaya meraih kedudukan pertama dalam indeks penjagaan kesihatan global selama bertahun-tahun. Abang akan pastikan kamu mendapat jaminan kesihatan yang terbaik dan saksama di sini kamu tak akan diabaikan. Malam itu, berselimutkan selimut tebal yang selesa, saya akhirnya dapat tidur lena setelah sekian lama. Berbanding dengan ketakutan akibat peperangan di tanah air, saya benar-benar merasakan pulau ini memberikan saya satu perasaan selamat yang mutlak. Keesokan paginya, yang membangunkan saya bukan sahaja cahaya matahari yang hangat dari luar tingkap, tetapi juga aroma nasi lemak dan teh tarik yang panas di atas meja makan. Selepas sarapan, Lim Keng Hong yang bersiap untuk ke tempat kerja,
meletakkan sepucuk sampul surat tebal berwarna coklat di hadapan saya. Dia tersenyum dan berkata, "Adik, malam tadi tidur lena. Ini hadiah dari abang. Otak kamu yang bijak nih. Kalau datang Malaysia tapi hanya duduk di rumah, kan satu pembaziran. Abang dah guna kenalan dalam industri teknologi untuk uruskan kemasukan kamu ke tempat berkumpulnya jenius-jenius Malaysia, sekolah menengah sains berprestasi tinggi Cyberjaya. Minggu depan kamu dah boleh mula kelas." Serta merta, sudu di tangan saya jatuh ke atas meja. Fantasi tentang sebuah keluarga yang hangat hancur dalam masa sehari. Sekolah menengah di Malaysia, dan ia adalah sebuah sekolah sains berasrama penuh yang terletak di jantung teknologi Malaysia, dikelilingi oleh syarikat semikonduktor yang tidak terkira banyaknya, sebuah sekolah yang menjadi rebutan golongan elit di seluruh negara. Menghantar seorang gadis asing yang tidak fasih berbahasa tempatan ke dalam persekitaran pendidikan elit yang terkenal dengan persaingan yang ketat dan tekanan tinggi ini sama seperti menolak saya ke medan pertempuran. Saya kini mesti melangkah masuk ke dalam sebuah medan perang yang lebih kejam daripada kem di MIT. Saya menggenggam penumbuk dan tersenyum sinis di dalam hati. Kalau begitu, saya akan menggunakan kekuatan saya yang luar biasa untuk menundukkan katak-katak di bawah tempurung ini. Inilah satu-satunya senjata saya untuk menyelamatkan ibu bapa saya dan membuktikan nilai diri saya. Hari pertama saya di Sekolah Menengah Sains Cyberjaya, suasana akademik yang berat hampir membuatkan saya lemas. Ini adalah sebuah kubu yang dikelilingi oleh gergasi teknologi dunia seperti Intel dan syarikat-syarikat multinasional yang lain. Pelajar-pelajar yang memakai baju kurung dan kemeja biru. Di atas meja setiap seorang daripada mereka bertimbun buku rujukan dan bahan bacaan dalam bahasa asal. Di mata mereka, saya, seorang gadis Iran dengan raut wajah yang tajam dan pernah memenangi pingat emas Olimpiad antarabangsa, bukanlah kawan baru yang dialu-alukan, tetapi pemangsa utama yang akan menjejaskan kedudukan mereka di sekolah. Petang itu, dalam kelas fisik lanjutan, guru yang beruban menulis satu masalah dinamik bendalir yang amat rumit di papan putih. Ia adalah satu variasi daripada persamaan Navier-Stokes, satu soalan jahat yang memerlukan pelajar siswazah di universiti terkemuka pun berfikir panjang. Guru itu, melalui aplikasi penterjemah, memberitahu saya, sesiapa yang dapat selesaikan soalan ini akan terus mendapat markah penuh untuk penilaian berterusan semester ini dan layak mewakili sekolah dalam pemilihan pasukan kebangsaan Olimpiad. Ketika pelajar-pelajar Malaysia yang lain buntu dan mula menulis formula secara membabi buta, di mata saya, soalan itu kelihatan jernih seperti guli kaca. Ia langsung tidak memerlukan pengiraan yang rumit. Hanya dengan sedikit putaran pada pemboleh ubah ruang dan menggunakan intuisi, jawabannya boleh didapati dalam 3 baris formula. Tanpa teragak-agak, saya berdiri. Kerusi yang bergeser dengan lantai mengeluarkan bunyi yang nyaring. Saya berjalan dengan tenang ke hadapan, mengambil kapur dari tangan guru, dan dalam masa kurang dari 1 menit, jawaban yang sempurna terpapar di papan putih. Bilik darjah serta merta menjadi senyap sunyi seperti vakum. Guru itu terkejut dan membetulkan cermin matanya. Saya hanya mengangkat bahu dengan dingin, kembali ke tempat duduk dan menelungkupkan kepala. Saya sangka ini akan membuktikan nilai saya, tetapi insiden ini membuatkan saya dipulaukan sepenuhnya. Pelajar-pelajar Malaysia selalu makan dalam kumpulan, berbincang soalan bersama. Buku teks mereka penuh dengan kontengan pen penyerlah berwarna-warni dan jari mereka mempunyai kalus kerana memegang pen. Saya mentertawakan mereka dengan angkuh di dalam hati, merasakan mereka tidak mempunyai intuisi, hanya tahu menghafal seperti mesin. Jika saya mahu, saya boleh hancurkan hasil kerja keras mereka yang berjaga malam dalam masa 10 menit. Sehinggalah ketua pelajar di kelas saya, yang juga merupakan pelajar nombor 1 di sekolah elit ini sebelum saya berpindah masuk, Chen Youxiang, memecahkan tembok ais ini tanpa belas kasihan. Suatu hari ketika saya sedang bersendirian di sudut perpustakaan, menulis tesis mekanik kuantum dalam bahasa Inggris, Chen Youxiang tiba-tiba menarik kerusi dan duduk di hadapan saya. Dia menunjuk ke skrin komputer riba saya dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, tetapi dengan lohat tempatan, formula di baris ke-6 ada kesilapan fatal. Pengiraan pada titik perpuluhan ketiga salah. Mendengar ayat itu, saya serta-merta berang. Saya membalas dengan sombong. Itu cuma 1 titik perpuluhan kecil sahaja. Intuisi dan kerangka keseluruhan adalah yang paling penting. Kesilapan pengiraan sekecil ini boleh diserahkan kepada superkomputer untuk diuruskan nanti. Menghadapi serangan balas saya yang penuh permusuhan, Chen Youxiang langsung tidak berkelip. Dia memandang tepat ke mata saya. Dengan nada yang luar biasa tenang dan tegas,
memberitahu saya akui intuisi kamu sangat kuat. Tapi ini Malaysia. Di Malaysia, apabila para jurutera mengira parameter untuk proses semikonduktor termaju atau pekali anti getaran untuk peralatan jitu, satu kesilapan kecil pada titik perpuluhan ketiga sudah cukup untuk merosakkan barisan pengeluaran bernilai berbilion ringgit, malah boleh menyebabkan keretakan pada benteng teknologi yang kami banggakan. Untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang kejam, orang Malaysia akan mengesahkannya berulang kali, beribu-ribu kali. Seorang jenius yang angkuh dan sentiasa mendapat markah penuh tidak akan dapat mengalahkan sebuah pasukan yang sanggup berjaga malam bersama demi mencapai kesempurnaan. Pasukan, dalam peraturan hidup masyarakat elit barat, pasukan hanyalah beban berat yang melambatkan langkah seorang jenius. Saya mencebik mendengar kata-katanya dan terus menutup komputer riba saya dengan kuat. Saya nak lihat sama ada usaha bodoh dan kerjasama berpasukan mereka itu mampu mengalahkan bakat semula jadi saya. Beberapa hari kemudian, projek pertengahan penggal yang akan menentukan kelayakan untuk pasukan kebangsaan Olimpiad diumumkan secara rasmi. Ia adalah satu tugasan yang amat menakutkan. Mereka bentuk satu sistem grid kuasa berprestasi tinggi generasi akan datang yang mampu menangani iklim ekstrem. Guru menghendaki kami bekerja dalam kumpulan 4 orang, tetapi saya menolaknya tanpa teragak-agak. Saya memutuskan untuk menyiapkannya seorang diri. Saya mahu menggunakan model yang sempurna untuk menghancurkan maruah semua orang di sekolah ini. Saya mengurungkan diri di perpustakaan selama seminggu penuh, memetik tesis-tesis terkini dari MIT, dan melukis reka bentuk grid kuasa yang secara teorinya sempurna. Tetapi pada malam sebelum tarikh akhir penghantaran, saya mencengkam rambut saya dalam keputusasaan, terperangkap dalam panik yang belum pernah saya alami. Teorinya memang sempurna, tetapi apabila saya cuba mengaplikasikan reka bentuk ini ke bumi Malaysia, semua formula serta-merta gagal. Taufan ganas pada musim tengkujuh yang unik di Malaysia, zon sesar gempa bumi yang aktif di rantau ini, dan loji-loji semikonduktor di zon perindustrian yang menggunakan tenaga seperti raksasa untuk menghasilkan lebih 90% chip termaju dunia. Saya langsung tidak tahu apa-apa tentang data ini. Formula sempurna yang dibina berdasarkan iklim dataran barat dan penggunaan elektrik konvensional adalah sampah yang tidak berguna di Pulau Malaysia yang mempunyai topografi kompleks dan penggunaan elektrik yang ekstrem ini. Melihat masa berlalu, saya terjerumus ke dalam keputusasaan yang mendalam. Jika saya kalah dalam pertandingan ini, saya akan kehilangan selamanya modal untuk menyelamatkan ibu bapa saya. Buat pertama kalinya, intuisi jenius saya terhempas pada tembok realiti yang kejam. Tepat ketika saya hampir lemas, kedengaran bunyi tapak kaki yang berat. Chen Youxiang berjalan ke arah saya dan melemparkan sebuah fail hitam setebal kamus di atas meja saya. Kulit fail tebal itu sudah lusuh kerana kerap dibelek. Di dalamnya penuh dengan data cerapan cuaca tahunan Malaysia, data sesar, dan parameter beban penggunaan elektrik tenaga nasional berhad. Semuanya ditanda dengan pen penyerlah. Yang paling mengejutkan, semua data tempatan yang rumit seperti tulisan cacing ini telah diterjemahkan dengan kemas ke dalam bahasa Inggris. Dengan suara yang terketar-ketar, saya bertanya, apa semua ni? Chen Youxiang mengurut lehernya yang letih dan memberitahu saya dengan tenang, ini pemboleh ubah yang kamu tak dapat cari. Ini adalah data sebenar Malaysia yang ahli kumpulan kami berjaga malam beberapa hari ini untuk terjemahkan dan susun untuk kamu. Masukkan data ini ke dalam formula sempurna kamu itu. Saya terkejut sehingga hampir tidak dapat berkata-kata. Kami adalah pesaing terkuat yang merebut kelayakan ke pasukan kebangsaan Olimpiad. Kenapa dia secara sukarela menyerahkan senjata terkuat yang dikumpulkan dengan susah payah kepada seorang pesaing asing yang cuba memijak kepala mereka? Saya menyoalnya dengan kuat. Jika dia mengalahkan saya, dia pasti akan menjadi wakil negara. Jika saya menggunakan data ini dan menghasilkan kerja yang sempurna, dia mungkin akan kalah. Chen Youxiang berpaling, dengan senyuman yakin di wajahnya. Senyuman itu tidak mengandungi sebarang permusuhan, hanya satu semangat setia kawan yang aneh yang belum pernah saya lihat. Dia berkata, sebab kita satu pasukan, tak kira siapa yang dapat markah penuh, yang akan pakai jersey Malaysia di kejohanan dunia nanti ialah pasukan kita. Kalau seorang saja yang menang tapi pasukan kalah, apa gunanya? Cepat masukkan data dan kira. Malam itu, saya duduk sendirian di perpustakaan, air mata mengalir tanpa suara. Segala peraturan hidup yang kejam dari dunia elit barat yang saya pelajari hancur berkecai di dalam bilik darjah Malaysia yang aneh ini.
Selepas memasukkan data hasil titik peluh mereka ke dalam formula saya, projek saya menghasilkan keputusan yang sempurna tanpa sebarang kecacatan. Tanpa ragu-ragu, saya dan Chen Youxiang kedua-duanya terpilih ke dalam senarai akhir pasukan kebangsaan Olimpiad Fizik. Saya, seorang warga asing, Jingran mendapat kelayakan untuk memakai jersey Malaysia dan bertanding. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Tinggal setengah bulan sahaja lagi sebelum berangkat ke Tokyo, Jepun untuk menyertai pusingan akhir. Di pusat latihan pasukan kebangsaan, satu berita tergempar yang bagaikan petir di siang hari telah menghancurkan segalanya. Hari itu, kami sedang makan malam di Dewan Makan. Televisi di dinding tiba-tiba menyiarkan berita tergempar. Penyampai berita, dengan wajah yang serius, melaporkan bahwa ibu negara Iran, Tehran, telah mengalami pengeboman berskala paling besar dalam sejarah. Yang lebih menyedihkan, rangkaian komunikasi dan sistem elektrik negara telah musnah sepenuhnya, lumpuh sama sekali. Hubungan dengan dunia luar terputus sepenuhnya, dan jumlah kematian orang awam amat dahsyat. Sudu di tangan saya jatuh dengan kuat ke dalam pinggan. Komunikasi terputus sepenuhnya. Ini bermakna saya tidak lagi dapat mengesahkan sama ada ibu bapa saya masih hidup atau tidak. Di tengah-tengah peperangan di mana menara komunikasi runtuh dan jalan raya musnah, peluang untuk dua orang tua itu bertahan hidup hampir sifar. Saya berlari keluar dari Dewan Makan seperti orang gila, tanpa menghiraukan apa-apa, terus menuju ke bumbung bangunan. Angin sejuk yang kencang meniup seperti bilah pisau menggores muka saya. Apa gunanya formula fizik? Jika nyawa ibu bapa sendiri pun tidak dapat diselamatkan, apa gunanya jenius seperti saya ini? Saya jatuh terduduk di atas lantai konkrit yang sejuk, terjerumus dalam penyesalan yang mendalam. Jika saya menandatangani kontrak jual diri Amerika itu dahulu, mungkin pasukan khas Amerika sudah menyelamatkan ibu bapa saya. Tepat ketika saya menangis teresak-esak seperti binatang buas yang putus asa, pintu besi di bumbung ditolak dengan kuat. "Shirin, apa kamu buat nih?" Pintu besi bumbung ditolak dengan ganas. Abang ipar Lim Keng Hong dan Serena telah memandu laju dari Kuala Lumpur ke Cyberjaya. Melihat saya yang longlai dan putus asa di lantai, mata abang ipar bukan sahaja dipenuhi rasa simpati, malah turut menyalakan semangat juang yang membara seperti seekor singa. Dia melangkah pantas, menarik saya bangun dari lantai yang sejuk menggigit. Saya menangis histeria, memberitahunya bahwa semuanya sudah berakhir. Rangkaian komunikasi musnah, saya tidak akan dapat berjumpa dengan ayah dan ibu lagi. Otak jenius fizik yang saya banggakan ini hanyalah sampah yang tidak berguna di hadapan peperangan. Abang ipar memegang bahu saya yang terketar-ketar dengan kuat, dan menjerit dengan suara yang dalam dan menusuk. "Adik, sedar, jangan cepat sangat putus asa. Rangkaian komunikasi putus. Jadi kenapa? Satelit tentera Amerika tak dapat cari. Jadi kenapa? Kamu terlalu pandang rendah pada jaringan peniaga Malaysia yang berjuang di seluruh dunia." Lim Keng Hong adalah pengarah logistik dan rantaian bekalan sebuah kumpulan teknologi terkemuka Malaysia untuk rantau Timur Tengah. Sebaik sahaja dia selesai bercakap, dia terus mengeluarkan telefon bimbitnya dan mula membuat panggilan antara bangsa tanpa henti. "Hello, Dato' Wang di Dubai ke? Saya Keng Hong." "Ya, mentua saya terperangkap di pinggir Tehran. Bukankah syarikat Tuan ada membekalkan peralatan komunikasi satelit swasta kepada kilang-kilang di sana? Tolong minta rangkaian bekalan tempatan Tuan untuk cari mereka dengan segera. Encik Rahman ya, tolong gunakan konvoi pengangkutan kamu di Timur Tengah, gunakan radio amatur untuk tolong saya cari orang." Ini adalah satu babak yang tidak pernah saya bayangkan dalam pendidikan elit Barat. Tiada jet pejuang halimunan yang paling canggih, tiada keistimewaan diplomatik peringkat tinggi. Ini adalah hasil usaha peniaga dan jurutera teknologi Malaysia yang selama berpuluh-puluh tahun membawa beg bimbit meneroka seluruh dunia, termasuk di padang pasir Timur Tengah. Mereka bukan sahaja membina benteng teknologi yang kukuh di seluruh dunia, tetapi juga membina rangkaian bekalan dan hubungan pribadi swasta yang padat dan kuat seperti sarang labah-labah. Dan pada ketika ini, rangkaian rentas negara yang besar ini sedang beroperasi pada kelajuan penuh demi ibu bapa seorang gadis asing. Melihat belakang abang ipar yang cemas tetapi tegas, Serena memeluk saya dengan lembut dan berkata dengan mata yang merah, "Sebelum kami bertolak tadi, Ahma pegang tangan kami kuat-kuat dan berpesan." Dia kata, pada tahun 1959, ketika gempa bumi besar melanda Taiwan, seluruh pulau itu hampir musnah. Dunia yang menghulurkan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Orang Malaysia paling tahu berterima kasih dan paling faham sakitnya kehilangan rumah. Jadi sama ada gempa bumi di Turki, di mana pasukan penyelamat Malaysia adalah yang pertama tiba di zon bencana,
atau rakyat Malaysia yang dalam masa singkat menderma jutaan ringgit dan peralatan perubatan kepada Ukraina yang dilanda perang, orang Malaysia tidak pernah ketinggalan. Serena mengesat air mata saya dengan lembut dan berkata dengan bangga, orang Amerika berjanji untuk menyelamatkan orang dengan pasukan khas dan senjata api, tapi kami orang Malaysia menggunakan budi dan kemanusiaan yang tidak ternilai ini. Malaysia boleh bukan sekadar slogan kosong. Semua orang di pulau ini sekarang sedang menolong kamu mencari ibu bapa kamu. Peniaga Malaysia di Dubai menghubungi pembekal komponen tempatan mereka. Pengurus kilang Malaysia di Arab Saudi menggunakan radio amatur untuk memanggil pemandu lori rentas sempadan. Talian rasmi tidak dapat dihubungi. Mereka gunakan komunikasi satelit syarikat teknologi swasta. Radio amatur tidak berfungsi. Mereka hantar pemandu tempatan yang arif dengan selok-belok jalan untuk bertanya kabar. Sepanjang malam, telefon bimbit abang ipar menjadi panas. Semua orang menanti dengan penuh debaran. Pada pukul 3.20 pagi, telefon bimbitnya bergetar dengan nyaring. Di skrin tertera perkataan, nombor disekat. Ini adalah panggilan satelit swasta dari zon perang Timur Tengah. Saat abang ipar menjawab panggilan itu, otot-otot di wajahnya yang biasanya tegap sedikit bergetar. Kemudian, eksekutif kanan industri teknologi yang sudah biasa dengan pelbagai cabaran ini tiba-tiba matanya memerah. Air mata yang besar berlinangan keluar. Dia menjerit dengan teruja ke dalam gagang telepon. Hidup, Pak Cik, Mak Cik, kamu berdua masih hidup. Terima kasih banyak-banyak. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia menyerahkan telepon bimbit itu kepada saya. Dari gagang telepon, diiringi dengan bunyi statik yang teruk, kedengaran suara yang saya rindui siang dan malam, suara yang hampir membuatkan saya gila karena merindukannya. Shirin, anakku, kami selamat. Semasa pengeboman berlaku, kami bersembunyi di dalam sebuah pusat perlindungan bawah tanah yang dibina oleh sebuah syarikat teknologi Malaysia di sini. Pengurus kilang Malaysia itulah yang memberikan kami telepon satelit ini. Di Malaysia, kamu cukup makan tak? Ada orang buli kamu tak? Itu suara ibu saya. Di tengah-tengah api peperangan yang seperti neraka dunia ini, satelit tentara Amerika tidak berguna. Tetapi, kilang-kilang kukuh yang dibina oleh syarikat teknologi Malaysia di seluruh dunia, serta semangat kemanusiaan rentas sempadan yang luar biasa itu, telah menjadi payung pelindung untuk ibu bapa saya, mencipta satu keajaiban yang sebenar. Saya menggenggam telepon itu dengan erat, menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Tangisan ini bukan sahaja mengandungi kegembiraan yang melampau kerana terselamat, tetapi juga rasa terima kasih yang mendalam kepada semua orang di pulau ajaib ini. Pada malam saya mengesahkan ibu bapa saya masih hidup, benteng pertahanan dingin yang terakhir di dalam hati saya runtuh sepenuhnya. Saya bukan lagi gadis jenius asing yang penuh waspada dan sentiasa bersedia untuk melarikan diri. Di belakang saya, berdiri ramai ahli keluarga dan rakan-rakan Malaysia yang tanpa nama, tanpa pamrih menjaga saya. Saya kini, yekan penuh bangga, adalah ahli pasukan kebangsaan Malaysia. Keesokan paginya, dengan semangat yang belum pernah saya rasai dan riak wajah yang penuh tekad, saya menjerit kepada Chen Youxiang dan semua rakan sepasukan, "Jom, kita pergi gegarkan Dewan Pertandingan di University Tokyo. Biar seluruh dunia lihat kehebatan pasukan Malaysia." Asalkan saya tahu ibu bapa saya masih hidup, intuisi dan keupayaan pengiraan di dalam otak saya seolah-olah berkembang 2 kali ganda. Tidak kira betapa sukarnya soalan di pusingan akhir nanti, saya yakin saya mampu menyelesaikannya. Namun pada malam sebelum kami bertolak ke Tokyo, Jepun, sebuah kereta mewah berwarna hitam berkilat berhenti secara senyap, seperti hantu di hadapan pintu pusat latihan di Cyberjaya. Pintu kereta perlahan-lahan dibuka, sepasang kasut kulit tempahan khas yang berkilat memijak tanah. Apabila saya melihat wajah orang itu, jantung saya yang tadinya hangat kerana ibu bapa terselamat, serta-merta membeku semula oleh rasa dingin yang menusuk. Lelaki yang memakai sut mahal yang sempurna, dengan rambut perak yang disisir rapi itu, sedang berjalan ke arah saya dengan senyuman yang tenang dan angkuh. Dia adalah Dr. Arthur Finch dari MIT. Dia sanggup terbang merentasi lautan Pasifik dan datang sendiri ke kem latihan di Malaysia pada larut malam begini. Di dalam beg bimbitnya, terkandung tawaran syaitan yang paling menggoda tetapi juga paling kejam di dunia. Kereta hitam yang dingin dan berkilat logam itu kelihatan sangat tidak sepadan dengan bandar Cyberjaya yang penuh dengan tenaga teknologi tetapi juga mesra ini. Pintu kereta terbuka, Dr. Vince melangkah masuk ke bilik tetamu yang ringkas di tingkat bawah pusat latihan dengan langkah yang sombong. Dia tidak menunjukkan sebarang rasa hormat walaupun tempat ini dikenali sebagai pusat teknologi penting Malaysia.
sebaliknya memandang saya dengan pandangan yang merendah-rendahkan, seolah-olah sedang memberi sedekah. Shirin, saya dengar peniaga swasta Malaysia guna sedikit helah untuk kamu bercakap dengan ibu bapa kamu, tapi tolonglah jadi rasional. Bersembunyi di bawah tanah tanpa bekalan, lambat laun mereka akan mati juga. Dr. Vince sekali lagi mengeluarkan kontrak yang memuakkan itu dari beg bimbitnya dan menghempaskannya di atas meja. Asalkan kamu tanda tangan sekarang dan ikut saya naik jet pribadi di luar, satu pasukan askar upahan elit Jabatan Pertahanan AS akan berlepas serta-merta. Esok pagi, ibu bapa kamu akan memeluk kamu di wad mewah terkemuka di Boston sambil ketawa gembira. Inilah kuasa mutlak modal, bukan sesuatu yang boleh dibandingkan dengan beberapa panggilan telepon swasta. Penyelamatan yang sempurna. Kuasa mutlak modal. Tangan saya bergetar. Asalkan saya tanda tangan, saya boleh menyelamatkan ibu bapa saya dari neraka dengan cara yang paling cepat. Tetapi ini juga bermakna saya akan mengkhianati sepenuhnya negara yang telah menerima saya tanpa syarat ini. Tepat ketika saya ragu-ragu dan bergelut dengan batin, pintu bilik tetamu ditolak perlahan. Lim Keng Hong masuk membawa beberapa tin teh panas. Manakala di tangan Chen Youxiang pula terdapat jaket pasukan kebangsaan yang tertera bendera Malaysia. Kedua-duanya masuk bersama. Melihat kontrak berbahasa Inggris di atas meja, saya sangka abang ipar akan naik angin, memaki saya sebagai pengkhianat yang tidak mengenang budi. Tetapi dia tidak berbuat begitu. Abang ipar hanya berjalan ke arah saya, dan dengan tangannya yang tegap dan hangat, dia meletakkannya di atas tangan saya yang terketar-ketar. Adik, kalau apa yang orang Amerika ni cakap betul, kalau cara ni boleh selamatkan mak dan ayah kamu dengan lebih cepat dan selamat, kamu tanda tanganlah. Mata abang ipar memerah, suaranya lemah tetapi tegas. Tak kira apapun pilihan kamu, kami sekeluarga di Malaysia faham. Orang Malaysia, demi melindungi keluarga, sanggup redah neraka sekalipun. Kalau kamu terpaksa ke Amerika, kami tak akan salahkan kamu, asalkan kamu dan ibu bapa kamu selamat. Saya mengangkat kepala dengan terkejut. Air mata mengaburkan pandangan saya. Kenapa? Mereka sanggup kehilangan seorang ahli pasukan yang boleh memenangi pingat emas untuk negara, malah sanggup tunduk kepada modal barat, hanya kerana mereka benar-benar berharap saya dan ibu bapa saya dapat hidup dengan selamat. Betapa luar biasanya toleransi dan kebaikan ini. Chen Youxiang, tanpa berkata apa-apa, berjalan ke belakang saya dan meletakkan jaket pasukan kebangsaan Malaysia berwarna biru tua itu di atas bahu saya. Dia meletakkan setin teh panas ke dalam tangan saya. Nadanya tenang tetapi penuh dengan kekuatan. Pilihan di tangan kamu. Tapi kalau kamu tinggal dan ikut kami ke Tokyo, saya janji, walaupun kami terpaksa gunakan seluruh tenaga otak kami, saya akan pastikan kamu naik ke podium tertinggi. Kehangatan dari tin teh di tangan saya mengalir deras ke dalam jantung saya yang dingin. Kehangatan ini sama seperti stew rempah yang dimasak oleh Ahma pada hari pertama, sama seperti data besar yang diberikan oleh Chen Youxiang tanpa teragak-agak, sama seperti suara serak berpuluh-puluh peniaga Malaysia yang berjaga malam untuk membantu mencari ibu bapa saya. Saya akhirnya faham sebab sebenar saya menolak kontrak jutaan dolar Amerika pada mulanya. Ia adalah kerana budi dan kemanusiaan orang Malaysia yang tidak dapat diukur dengan wang atau keuntungan. Saya memandang tepat ke mata biru Dr. Vince yang penuh perhitungan itu, dan melemparkan pen di tangan saya dengan kuat ke atas meja. Saya menarik zip jaket pasukan kebangsaan Malaysia di bahu saya hingga ke atas. Lencana jalur gemilang di dada kiri saya terasa begitu berat dan panas pada ketika ini. Doktor, saya tak perlukan tentera kamu. Dengan suara yang paling tegas dan berani, saya mengisi tiharkan, ayat demi ayat, ibu bapa saya sekarang dilindungi oleh orang Malaysia. Bang, kamu fikir asalkan kamu ada kuasa tentera, kamu boleh kawal segalanya. Tapi kamu silap. Malaysia bukan sahaja memiliki benteng teknologi yang melindungi urat nadi ekonomi global, tetapi juga memiliki sinar kemanusiaan yang paling agung. Saya tidak akan menjadi askar upahan untuk sebuah negara yang mengira otak saya dalam dolar Amerika. Hari ini saya akan berjuang untuk negara yang bertanya, saya dah makan ke belum, ambil kertas sampah kamu dan berambus. Di hadapannya, saya sekali lagi mengoyakkan kontrak itu sehingga hancur. Dr. Vince, dengan marah dan malu, meninggalkan pusat latihan itu. Keesokan paginya, dengan rasa bangga dan keyakinan yang luar biasa, kami, pasukan Malaysia, berlepas ke Tokyo, Jepun. Di Dewan Pertandingan yang besar di Universiti Tokyo, pihak penganjur mengumumkan soalan terakhir yang bertaraf Raja Syaitan.
Seluruh dewan yang dipenuhi jenius dari pelbagai negara serta-merta berputus asa. Ia adalah satu soalan yang amat sukar, digelar domain syaitan. Mereka bentuk satu model dinamik tak linear yang mampu mengawal puluhan ribu pemboleh ubah dalam masa nyata untuk mengelakkan keruntuhan grid kuasa peringkat kebangsaan di bawah bencana iklim ekstrem. Masa yang diberikan hanya 4 jam. Ini bukan sahaja memerlukan intuisi seorang jenius, tetapi juga jumlah pengiraan yang amat besar. Pasukan Amerika buntu, pasukan Cina malah terus menyerah kalah. Tetapi di mata saya, bukankah ini versi evolusi terunggul model grid kuasa Malaysia yang saya kaji siang dan malam di perpustakaan Cyberjaya? Gempa bumi yang kerap berlaku di rantau ini, taufan ganas, serta penggunaan tenaga yang besar oleh kilang semikonduktor untuk mengekalkan pengeluaran chip termaju global, semuanya adalah kunci yang sempurna untuk menyelesaikan soalan ini. Saya berkata dengan teruja kepada rakan sepasukan, saya nampak jawapannya, tapi pemboleh ubahnya terlalu banyak. Saya seorang tak mungkin dapat selesaikannya dalam 4 jam. Mendengar ayat itu, Chen Youxiang tanpa teragak-agak terus menterbalikkan kertas jawapan pribadinya di atas meja, kertas yang boleh menjamin kemasukannya ke University Ivy League di Amerika. Dua lagi rakan sepasukan, Hafiz dan Prakash, turut tersenyum dan tanpa ragu-ragu menterbalikkan kertas jawapan mereka. Chen Youxiang berkata kepada saya, mulai sekarang, kamu adalah komander utama. Pecahkan pemboleh ubah dan berikan kepada kami. Saya kira bahagian A, Hafiz bahagian B, Prakash akan buat semakan silang. Kami bertiga akan jadi unit pemprosesan untuk kamu. Masalah yang tak dapat diselesaikan oleh golongan elit dunia, pasukan Malaysia akan selesaikannya hari ini. Saya terkejut sehingga hampir menangis, memberitahu mereka bahwa markah pribadi mereka akan menjadi sifar. Tetapi dia hanya ketawa dan berkata, jadi seperti orang Amerika, hanya pentingkan diri sendiri untuk dapat markah penuh. Itu bukan cara kami orang Malaysia. Kamu menang, kami menang. Jangan banyak cakap. Cepat sebut formula. 4 jam berikutnya bagaikan satu pertempuran yang hebat. Kami berempat berfungsi seperti satu organisme yang sempurna. Ketika golongan elit dari negara lain mementingkan diri sendiri dan berjuang secara solo untuk markah pribadi, hanya pasukan Malaysia yang menunjukkan semangat tidak mementingkan diri dan kerjasama berpasukan yang paling unggul. Bunyi loceng penamat pertandingan bergema. Sejam kemudian, ketua panel hakim dengan suara yang terketar-ketar mengumumkan, misteri yang belum terungkai oleh manusia ini telah menemui jawaban yang sempurna. Dengan strategi mengorbankan markah pribadi dan bekerja sama sebagai satu pasukan. Juara mutlak Olimpiad Fizik Antarabangsa kali ini ialah pasukan Malaysia. Seluruh dewan bergemuruh. Para sarjana antarabangsa berdiri dan bersorak gembira. Saya, di sebalik jersey pasukan Malaysia yang basah dengan peluh mereka, menitiskan air mata yang paling bahagia dalam hidup saya. Ini bukan kemenangan pribadi saya, ini adalah keajaiban yang dicipta oleh ikatan yang tidak dapat dihancurkan dari Malaysia. Keluar dari dewan, kami dikerumuni oleh media antarabangsa. Wartawan dari Cina yang pernah mengejek saya di Boston, sekali lagi menghulurkan mikrofonnya dengan biadab. Dia menyoal saya, kamu melepaskan kad hijau bernilai jutaan dolar dari Amerika, dan rakan sepasukan Malaysia kamu bahkan mengorbankan masa depan pribadi mereka untuk kamu. Terperangkap di negara kecil seperti Malaysia, adakah kamu menyesal? Seluruh dewan serta-merta senyap. Saya menggenggam lencana jalur gemilang di dada kiri saya. Fikiran saya melayang kepada senyuman ikhlas para peniaga Malaysia di padang pasir, stu daging ahma yang panas, dan rakan-rakan sepasukan bodoh di sebelah saya yang sanggup mengorbankan segalanya untuk saya. Saya hanya mengangkat kepala, dan dengan suara yang paling tegas, saya mengisitiharkan kepada seluruh dunia, saya langsung tidak menyesal. Amerika, untuk mendapatkan saya, mengira nilai komersial otak saya dalam dolar Amerika. Tetapi Malaysia di lapangan terbang memberikan saya pelukan yang paling hangat dan bertanya, hari ini dah makan ke belum? Dalam masyarakat elit barat, saya hanyalah sebuah alat yang sentiasa terasing. Tetapi di Malaysia, kami menjadi sebuah komuniti, sebuah keluarga yang tidak akan runtuh walau apapun bencana yang melanda. Otak saya milik sains, tetapi yang membuatkan jantung saya berdegup adalah kemanusiaan dan budi orang Malaysia. Pulau yang tidak begitu besar ini mungkin tidak mempunyai tanah yang luas atau sumber semula jadi yang kaya. Tetapi mereka menggunakan teknologi dan benteng semikonduktor yang terkemuka di dunia untuk melindungi nadi ekonomi global, menggunakan indeks keselamatan dan sistem perubatan yang cemerlang selama bertahun-tahun untuk melindungi setiap insan, dan dengan semangat bantuan tanpa pamrih,
Mereka menghangatkan hati mangsa perang dan bencana yang tidak terkira banyaknya. Doktor dari MIT itu akhirnya hanya mampu mengakui dengan pasrah, mereka cuba membeli sebuah otak dengan jutaan dolar. Tetapi Malaysia telah memenangi hati seorang jenius dengan sepinggan nasi dan cinta tanpa syarat. Inilah nilai sebenar Malaysia, dan inilah kekuatan agung pulau ini yang membuatkan seluruh dunia hormat dan tidak boleh memandang rendah.